Bab 3 Matematik tingkatan 3 Simpanan dan pelaburan kredit dan hutang. Okey, untuk tajuk ni kenapa kita perlu belajar? Sebab supaya dalam tajuk ni kita akan dapat tahu macam mana kita nak menyimpan, nak melabur. Okey, daripada kita dapat menyimpan, kita melabur, kita boleh merancang kewangan kita. Okey, simpanan dan pelaburan ni ada banyak cabang dia dalam perbankan, saham, hartanah, kita nak berniaga, okey, kita nak menguruskan kewangan kita dalam bidang perakaunan dan sebagainya, banyak. Okey, kita tengok peta kita, kita tengok apa yang kita akan belajar dalam tajuk ni, simpanan dan pelaburan. Kita ambil simpanan dan pelaburan dulu, hutang dan kredit kemudian. Okey, dalam simpanan, okey, kita tengok simpanan. Okey, simpanan ada 3, iaitu akaun simpanan tetap dan akaun simpanan semasa. Okey, akaun simpanan tetap, akaun semasa. 3 ni adalah berbeza. Okey, kita tengoklah pelaburan kita ada, kita boleh melabur dalam saham, ataupun kita simpan dalam amanah saham, ataupun kita melabur melalui hartanah. Akaun simpanan. Okey, akaun simpanan ni macam yang biasalah, yang kamu ada akaun, buka akaun bank tu. Okey, kebanyakan orang mempunyai akaun simpanan. Pemegang akaun simpanan boleh menyimpan sebarang amount mengikut kemampuannya. Nak simpan hari ni RM10, nak simpan besok lusa RM50, ikut suka hati. Okey, tak ada siapa larang. Kemudian pemegang akaun menerima kadar faedah berdasarkan jumlah simpanan dan tempoh simpanan. Ya, kita akan dapat faedah. Hari ni simpan RM100, tengok tahun depan tak usik langsung akaun tu, tiba-tiba ada RM105. Okey, ini RM5 tu kita namakan dia sebagai faedah. Berapa lama disimpan? Okey, kita akan belajar juga yang itu nanti. Kadar faedah adalah lebih rendah berbanding dengan akaun simpanan tetap. Okey, ni akaun simpanan biasa saja. Kadar faedah dia adalah lebih rendah berbanding dengan akaun simpanan tetap. Nanti kita tengok akaun simpanan tetap tu apa, saya akan terangkan. Pemegang akaun boleh mengeluarkan wang simpanan pada bila-bila masa. Jadi hari ni kamu simpan RM100, tiba-tiba besok nak rasa nak guna duit, kamu boleh keluarkan duit bila-bila masa sahaja boleh dikeluarkan. Okey, wang simpanan boleh dikeluarkan dengan menggunakan kad debit melalui mesin teller automatik. Okey, pergi je dekat mesin ATM tu, cucuk kad kamu, boleh keluarkan duit. Okey, tak perlu lagi beratur di kaunter. Akaun simpanan tetap, dia ada perbezaan dengan akaun simpanan biasa. Akaun simpanan tetap ni kita namakan dia, selalu orang sebut sebagai fixed deposit. Menyimpan sejumlah wang tertentu untuk satu tempoh masa tertentu seperti 3 bulan, 9 bulan atau 1 tahun. Okey, kita simpan duit dalam fixed deposit ni, dalam akaun simpanan tetap, dia ada masa dia. Okey, tak boleh keluarkan sesuka hati. Pemegang akaun akan ditawarkan kadar faedah yang lebih kompetitif berbanding dengan akaun simpanan. Okey, selalunya kalau akaun simpanan biasa, kadar faedah dia dalam setahun mungkin dalam 1% ataupun kurang, ya, bergantung pada bank lah. Okey, kemudian kita lihat kalau akaun simpanan tetap, selalunya dia akan lebih tinggi seperti 3 hingga 4% ataupun 7%. Tengok kepada pelaburan yang dilakukan oleh bank, keuntungan dia macam mana dia akan bagi. Tengok pada, bergantung pada bank, orang kata. Okey, wang simpanan tidak boleh dikeluarkan sehingga tempoh matang. Okey, itu yang dikatakan ada tempoh yang tertentu seperti 3 bulan, 9 bulan atau 1 tahun atau 5 tahun atau 10 tahun, bergantung kepada pakej yang disediakan oleh bank. Okey, kita tak boleh keluarkan suka-suka hati. Kalau akaun simpanan biasa, kita boleh keluarkan suka-suka hati kita bila-bila masa kita nak keluarkan. Tapi bila akaun simpanan tetap, nama pun tetap, kita tidak boleh keluarkan mengikut kehendak kita.
Sekiranya wang dikeluarkan sebelum tempoh matangnya, maka kadar faedah yang sepatutnya diterima akan dikurangkan dan akan dibatalkan pada satu masa. Sama ada kalau bank bagi juga tapi kurang, ataupun akaun tu dibatalkan, ya. Tak dapat apa-apa, hanya dapat duit tu balik sahaja. Sijil simpanan akan dikeluarkan kepada pemegang akaun. Jadi bila kamu masuk akaun simpanan tetap, kamu akan dapat satu sijil, ya. Akaun simpanan semasa. Apakah akaun simpanan semasa? Selalunya akaun simpanan semasa ni dibuka oleh peniaga. Okey, orang-orang yang mempunyai syarikat yang duit sentiasa keluar masuk. Okey. Simpanan dalam akaun semasa boleh digunakan untuk tujuan peribadi ataupun perniagaan. Contohnya, saya ada satu syarikat, saya boleh gunakan duit tu untuk beli barang-barang peribadi saya, ataupun saya gunakan untuk kegunaan syarikat saya. Contoh, okey. Pemegang akaun boleh melakukan pembayaran kepada pihak lain melalui cek. Okey, orang yang berniaga ni duit dia banyak, jadi dia tak akan pegang duit cash yang terlalu banyak. Okey, selalunya kalau dia nak belanja, dia nak gunakan RM5,000 untuk dibayar kepada syarikat-syarikat ini untuk beli barang kan. Jadi dia hanya perlu tulis cek sahaja. Simpanan dalam akaun tidak dibayar faedah, sebaliknya dikenakan cas perkhidmatan. Namun terdapat juga bank yang membayar faedah kepada pemegang akaun semasa. Hal ini tertakluk kepada bank. Okey. Selalunya dalam akaun simpanan semasa ni, dia berbeza dengan akaun simpanan biasa dan akaun simpanan tetap. Kalau akaun simpanan biasa dan tetap, kita akan dapat faedah daripada bank. Tetapi akaun simpanan semasa, bank tak bayar. Selalunya bank tak akan bayar faedah kepada kita, tetapi kita kena bayar kepada bank pula. Cas perkhidmatan namanya. Okey, selalunya macam itu. Tapi kalau bank nak bagi faedah, itu terpulang kepada bank. Selalunya tak ada. Okey, pemohon akaun semasa perlu mengemukakan seorang perujuk, iaitu pemegang akaun semasa di cawangan bank yang sama untuk membuka akaun. Okey, bila kita nak buka ni, bukannya kita boleh suka-suka pergi, okey saya nak buka akaun semasa. Tak boleh. Selalunya kalau kita nak buka, kita kena cari orang yang dah ada akaun semasa di bank yang sama. Bukannya kalau buka dekat Maybank, nak buka akaun semasa dekat Maybank, kamu cari orang yang ada akaun semasa dekat bank CIMB. Tak boleh. Kita kena cari orang yang ada juga akaun semasa di bank Maybank. Itu contoh, ya. Jadi kita perlu seorang yang dinamakan sebagai perujuk, ya. Dia tak boleh buka suka hati macam tu. Boleh faham, ya? Okey, selain pada cek, pengeluaran biasanya dikeluarkan melalui kad debit. Okey, boleh dapat kad debit juga, ataupun menggunakan perbankan internet, perbankan telefon dan sebagainya. Pemegang akaun boleh menikmati kemudahan overdraft. Apa itu overdraft? Overdraft ialah contohnya macam ni, paling senang saya nak cakap. Okey, kalau kita baca situ dia cakap pengeluaran wang melebihi baki simpanan tetapi dengan cas faedah. Okey, contohnya macam ni, untuk mudah faham. Dalam akaun kamu ada RM10,000. Okey, kamu perlu membeli barang ataupun kamu perlukan duit nak digunakan untuk beli satu-satu barang. Contohnya barang tu berharga RM20,000. Kalau ikut pada logiknya, kamu ada RM10,000, macam mana nak beli barang harga RM20,000? Tetapi disebabkan kamu ada akaun semasa, kamu dibenarkan menggunakan overdraft. Overdraft ni maksudnya kita boleh guna lebih pada duit yang ada dalam akaun kita. Tapi bila dah guna tu, faham-fahamlah, mestilah kena ada cas faedah. Okey, sebelum kita nak masuk pelaburan ni, kita cuba tengok dulu bahagian yang simpanan ni. Okey, simpanan, kita ada tadi saya cakap simpanan biasa dan simpanan tetap. Okey, bila kita nak menyimpan? Waktu bila kita nak boleh menyimpan? Okey, kita menyimpan apabila kita ada banyak duit yang lebihan. Macam uncle ni, memang membuang je duit dia kan. Okey, bila ada duit yang lebih, kita boleh menyimpan. Okey, bukan berjoli.
Okey, di mana kita nak simpan? Kita simpan di dalam bank. Okey, dalam Malaysia ni kita ada perbankan, dua sistem ya. Yang pertama iaitu sistem perbankan konvensional dan yang kedua sistem perbankan Islam. Okey. Sistem perbankan Islam ni, konvensional ni, okey, sistem perbankan konvensional ni yang biasalah semua orang simpan, tetapi dia tidak patuh syariah. Jadi apa maksudnya di situ tak patuh syariah? Maksudnya kalau kamu dapat dividen, faedah kan, jadi duit itu boleh diragui lah kadar halal dia tu kan, macam itulah. Sebab tu kita ada sistem perbankan Islam. Tengok sistem perbankan Islam, dia berdasarkan hukum syarak. Okey, kita dah selamat di situ. Okey, bagi yang beragama Islam lah ya. Okey, risiko diuruskan mengikut perjanjian. Okey, mengikut prinsip keadilan, halal dan perkongsian keuntungan dan tanpa riba. Okey, bila kita buat pinjaman, kita buat apa saja melalui perbankan Islam, insya-Allah tak ada riba. Okey, tidak menentukan kadar pulangan pada peringkat awal penyimpanan. Kadar pulangan diketahui semasa tempoh matang. Okey, ini yang paling penting dalam perbankan Islam. Dia tidak akan bagi tahu okey berapa persen kalau menyimpan dekat sini dapat faedah 5%, dapat faedah 10%. Dia tidak boleh menjanjikan macam tu kalau kita belajar dalam muamalat Islam. Kita tidak boleh menjanjikan keuntungan. Okey, itulah dia perbankan Islam. Perbezaan yang paling ketara lah. Sebenarnya besar lagi perbezaan dia ya. Okey, kalau kamu nak buka akaun yang bagi yang beragama Islam, cuba cari perbankan Islam. Bukan cuba, kena cari. Yang mana lebih berbaloi antara simpanan biasa dan simpanan tetap? Okey, saya bagi satu contoh ya. Tadi mula-mula saya dah cakap bahawa simpanan biasa ni selalunya persennya antara 0 sampai ke 2% macam tu sahaja. Dan simpanan tetap 3 hingga 5% hingga 7% pun boleh ya. Okey, kita tengok satu contoh supaya kamu boleh faham. Simpanan biasa, okey, katakan faedah yang diberi dalam setahun ialah 1.2%. Kamu simpan RM6,000. Okey, dalam tempoh setahun kamu akan dapat RM72. Jadi dalam akaun kamu ada RM6,072 untuk tahun depan tu. Okey, simpanan tetap pula jumlah yang sama kamu simpan RM6,000. Okey, tetapi kadar faedah dia lebih tinggi. Contoh diberi untuk tahun itu 3.7%. Jadi kamu akan dapat dalam setahun tu faedah yang terima ialah RM222. Jadi dalam akaun kamu akan ada berapa? RM6,222. Jadi fikirkanlah mana yang berbaloi. Tetapi kena ingat, kelemahan sistem simpanan tetap, kita tak boleh keluarkan duit suka-suka hati kita. Kita ada tempoh dia. Okey, kalau kamu berminat nak simpan dengan akaun tetap, kita boleh tengok contoh-contoh ya. Contoh, ini public bank. Public bank dia kata simpanan minimum, okey, minimum RM5,000. Kamu tak boleh simpan RM100, RM200 tak boleh, sebab dia kata minima dia RM5,000. Maksimum kamu boleh masuk dalam akaun tu 5 juta. Okey, tempoh pelaburan 6 hingga 9 bulan. Jadi bila 6 dan 9 bulan kita tak boleh keluarkan sebelum daripada tempoh itu. Okey, baru sampai bulan yang ketiga kamu dah nak keluarkan. Okey, silap kamu tak dapat apa, kamu cuma dapat balik duit kamu sahaja. Okey, tengok tempoh dia 1 Julai 2021 hingga 31 Disember. Okey, ada lagi ni peluang untuk masuk ni. Ni public bank. Kita tengok seterusnya bank apa lagi. Okey, UOB. UOB menawarkan kadar faedah dia sehingga 2.6% sahaja. Okey, minimum kita nak simpan RM10,000. Okey, maksimum hanya RM500,000. Tempoh pelaburan 12 bulan. Jadi maksudnya tak boleh keluar daripada tahun tu. Mesti
setahun lah kan, 12 bulan kan. Jadi dalam tempoh setahun tu tak boleh keluarkan duit. Okey, jadi promosinya 26 Julai sehingga 31 Disember. Okey, kita tengok seterusnya contoh fixed deposit iaitu Hong Leong Bank. Okey, Hong Leong Bank dia tawarkan sehingga persen kadar faedahnya 2.4%. Okey, PA ni okey, kalau kamu pasal dia tadi PA tu apa dia? Per annual. Okey, per annual setahun. Okey, kadar minima dia 10,000. Okey, tempoh pelaburan dia 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 18 bulan dan 24 bulan. 24 bulan tu 2 tahun. Maksudnya ikut pada kamu pilih lah, nak pilih 3 bulan saja ke 6 bulan ke, terpulang pada kamu. Okey, tempohnya tempoh promosi daripada bulan Ogos sehingga 30 Disember. Okey, tetapi ini pengetahuan saya lah disebabkan COVID ni, okey, kadar faedah yang ditawarkan oleh bank sebenarnya 2.4 itu adalah sangat rendah. Okey, tak berbanding dengan tahun-tahun sebelum ni masa tidak ada pandemik ni lagi. Persen yang ditawarkan sehingga 6-7% tau, atau mungkin ada yang lebih. Tetapi disebabkan pandemik ni, COVID ni, kamu tengok kadar faedahnya hanya 2 point lebih sahaja. Okey, jadi fikir-fikirkanlah sendiri dah lah masuk situ dalam amount yang banyak tapi tak boleh dikeluarkan. Kalau keluarkan tak dapat apa-apa kan. Kalau simpan pula di simpanan biasa, faedah kamu lebih sedikit, sangat rendah. Okey, tapi tak apa, boleh je, tak ada masalah. Okey, sebab apa? Selamat tak selamat untuk simpan duit dalam akaun simpanan ni? Simpanan biasa dan simpanan tetap, selamat ke tak selamat? Selamatlah sebab dia simpan dalam peti besi macam ni ke? Okey, sebenarnya yang menyebabkan selamat ialah kerana duit kita di dalam bank telah dilindungi oleh PIDM. Okey, kalaulah berlaku apa-apa sahaja, bank tu bankrupt katakan, okey, bank bankrupt ataupun bank dirompak ke apa ke kan, kita tak tahu, PIDM akan cover balik duit kita. Okey, dia akan pulangkan balik duit kita sehingga RM250,000. Kalau kamu ada dalam bank kamu tu ada 1,000, janganlah harapkan 250,000 ni, tak, dapatlah 1,000. Okey, sebab dia perlindungan sehingga RM250,000. Tapi kalau misalnya kata kamu ada duit dalam bank tu 5 juta. Okey, bank tu bankrupt. Okey, kalau bank tu bankrupt, PIDM hanya bayar kat kamu 250,000 sahaja. Lagi 5,000 tadi kan. Okey, lagi 4,250,000 tu burn. Okey, simpan di akaun simpanan biasa tu faedahnya rendah, tak apa, janji selamat. Nak dapatkan pulangan yang lebih, kita kena melabur. Okey, pelaburan ni ada 3 jenis pelaburan yang biasa saja dalam, yang biasalah. Okey, iaitu saham, amanah saham dan hartanah. Okey, saham ni seolah-olah saham ni macam mana tau? Okey, saham ni kita kumpul, satu syarikat akan menerbitkan saham bagi tujuan mengumpul modal. Okey, satu syarikat ni mungkin nak buat satu projek yang sangat tinggi, jadi dia kena kumpulkan modal dia tak cukup, dia akan buka pegangan saham. Okey, jadi kita boleh membeli saham syarikat itu. Jadi bila kita beli saham syarikat itu, bermaksud kita adalah salah seorang daripada pemilik syarikat itu. Itu saham Okey, dan kita tengoklah apa pemegang saham akan menerima pulangan dalam bentuk dividen dan keuntungan modal. Amanah saham ni okey, diuruskan oleh golongan profesional. Okey, kita kumpulkan duit
Okey, semua orang mengumpulkan duit yang mana nak masuk dalam amanah saham, dia kumpulkan duit dalam satu dana. Okey, di sini. Kemudian dana ini akan diambil oleh golongan yang profesional, dan profesional ini akan melaburkan ke beberapa bahagian, okey, ke beberapa apa kita panggil ni, bidang. Okey, pelombongan, peladangan, okey, untuk memaksimalkan pendapatan pulangan kita nanti. Dia macam itulah lebih kurang. Okey, amanah saham dikendalikan oleh syarikat amanah, diuruskan oleh pengurus profesional yang bertauliah ya dalam bidang pelaburan. Okey, mereka tidak mempunyai pengetahuan tentang saham, boleh melabur melalui unit amanah saham. Okey, di sini kita lihat antara saham dengan amanah saham risikonya sangat berbeza. Okey, risiko apa? Risiko rugi. Pulangan pun berbeza juga sedikit. Okey. Kemudian kita tengok pelaburan yang ketiga ialah hartanah. Okey, pelaburan hartanah ni, hartanah pelaburan atas aset tidak alih seperti rumah kediaman, kedai, tanah dan sebagainya. Okey. Contohnya macam nilah. Maksudnya bila hartanah ni, harta kita tu kita beli situ, benda tu tak boleh diubah-ubah. Okey, kamu nak pindah-pindah tak boleh. Contohnya kamu beli rumah, bolehkah kamu nak angkat pindah rumah kamu ke tempat lain? Tak boleh. Sebab rumah tu dah kekal di tanah tu kan. Jadi kita tak boleh nak ubah-ubah lah. Bangunan kedai, kita tak boleh ubah-ubah, betul? Tanah kebun, kita tak boleh ubah-ubah. Macam itulah contohnya. Okey, ada 3 jenis pelaburannya sekarang ni yang saya dah terangkan tadi: saham, amanah saham, hartanah. Okey. Okey, kita tengok pada pelaburan. Saya nak terangkan sikit tentang pelaburan. Saham ni ialah untuk pelabur yang agresif. Okey. Maksudnya kat sini apa? Dia ni dia kena mahir, okey. Kena mahir, dan dia boleh meluangkan masa dia untuk melihat carta-carta, graf-graf, okey, saham sama ada naik turun. Ya, dia buat sendiri ni. Okey, bila kita melabur dalam saham, kita sangat kena agresif, tak boleh tidur malam kadang-kadang. Okey, contohnya melabur dalam pasaran antarabangsa di Jepun katakan dia buka pasaran saham dia sangat aktif pada pukul 9 malam. Jadi pada pukul 9 malam orang tu kena duduk depan handset ataupun depan komputer tengok graf di Jepun macam mana. Okey, jadi dia sentiasa kena lihat perkembangan saham. Okey, jadi dia sangat agresif berbanding dengan amanah saham. Okey, pelabur yang sederhana saja, kalau tak ada ilmu tentang saham pun boleh masuk dalam amanah saham. Ya, sebab amanah saham ni akan diuruskan oleh golongan yang profesional, yang tahu. Dia akan uruskan dana-dana yang kamu kumpulkan ke cabang-cabang yang dirasakannya akan membawa pulangan pada kamu. Jadi kita relax sahaja, tak ada tekanan, ya. Kuranglah sikit tekanan tu. Okey, contohnya yang orang masuk ialah amanah saham Bumiputera. Ini satu contoh, ada lagi banyak. Okey, seperti ini kita tengok. Okey, senarai 15 dana unit amanah Patus Syariah. Saya lebih suka pada syariah ni, Patus Syariah ya. Sebab kita nak mencari rezeki yang halal. Okey, kita tengok banyak lagi, bukan saja ASB saja. PMB Syariah Grow. Okey, ini adalah keuntungan pada tahun 2017. Okey, sebenarnya dalam pandemik tak semestinya semua bendanya turun macam saya cakap tadi kan. Ada juga yang naik. Contohnya pelaburan dalam amanah saham. Okey, pada tahun ni PNB Syariah ke apa, ada juga di antara syarikat-syarikat ini, okey, dan unit-unit amanah ini yang mencapai keuntungan sehingga 70%, 80%, 60%, 40%, sangat tinggi berbanding dengan tahun 2017. Itu yang tahun lepas. Tahun ni kita tak tahu lagi. Okey, pelaburan saham-saham yang sangat mewah yang hanya boleh dibeli oleh orang-orang yang betul-betul ada kewangan yang kukuh. Okey, kita namakan dia sebagai saham mewah, iaitu blue chip. Okey,
Saham-saham ni sangat untung, sangat terkenal, sangat marvelous lah kan. Orang kata tak tahulah nak cakap macam mana kan. Saham ni orang-orang yang tertentu saja yang boleh beli, orang yang berkemampuan. Okey, contohnya saham apa? Seperti ini, saham KFC, Maybank punya saham, okey, TNB dan juga Petronas. Okey, banyak lagi antara blue chip yang ada dalam pasaran ya. Jadi sebelum melabur fikirkan dahulu apa yang perlu kita fikirkan dahulu. Okey, yang pertama, potensi risiko pelaburan. Pelaburan mesti ada untung, mesti ada rugi. Jadi kita kena fikirkan, kita tak pasti, benda ni kita tak pasti sama ada kita boleh untung ataupun kita boleh rugi. Jadi kemungkinan satu ketidakpastian yang mungkin dialami daripada pelaburan yang dilakukan, itu namanya risiko. Okey, tahap pulangan dia, kita kena fikirkan tahap pulangan. Tahap pulangan kita namakan dia sebagai ROI, keuntungan yang dinikmati oleh pelabur daripada aktiviti pelaburan yang dilakukan. Kemudian kita kena tengok aspek kecairan. Apa maksud aspek kecairan? Aspek kecairan ialah mudah tak mudah untuk kita masukkan duit, keluarkan duit, masuk duit, keluar duit. Itu kita namakan sebagai kecairan. Okey, kita tengok sini risiko pulangan kecairan. Jenis-jenis pelaburan kita. Okey, sebenarnya kita menyimpan duit dalam bank pun kita namakan dia sebagai pelaburan. Okey, bank akan gunakan duit yang kita simpan dalam bank tu untuk dia melaburkan. Cuma yang lebih selamat lah kan. Sebab tu faedahnya rendah. Kita dapat faedah. Okey, sebenarnya kita dapat faedah bila kita simpan dalam bank. Itu dinamakan pelaburan. Okey, simpanan. Okey, tahap risiko kita bebas risiko. Simpanan biasa, simpanan tetap, bebas daripada risiko. Sebab bank akan melaburkan dengan cara yang paling selamat lah. Okey, itu kepakaran orang. Kalau saham ni tinggi risiko dia. Sebab tu saya katakan siapa yang bermain dengan saham, dia adalah pelabur yang agresif. Dia kena tengok tinggi turun, naik turun saham tu supaya dia tak jatuh terus. Okey, itu dia kena tengok. Hartanah risikonya sangat rendah. Okey, sama ada hartanah tu jatuh ataupun tidak, harganya hartanah itu tetap milik kamu. Sebab tu risiko dia kurang. Okey, unit amanah risikonya juga kurang sebab diuruskan oleh orang yang profesional, orang yang ada tauliah. Okey, tahap pulangan. Kita tengok tahap pulangan. Simpanan biasa dan simpanan tetap, tahap pulangan dia rendah. Sebenarnya tak tinggi mana pun. Okey, tapi kalau saham untung, sangat untung ya, tinggi. Okey, tapi kalau rugi, sangat rugi. Kalau hartanah, kita kena pandai pilih. Okey, nanti saya akan ceritakan tentang pemilihan hartanah ni macam mana. Kalau kena gaya hartanah kamu tu dalam tempoh 2-3 tahun, pulangan kamu sangat tinggi. Unit amanah. Okey, unit amanah ni pulangan dia sederhana sahaja. Okey, tapi tinggilah juga, tapi tak adalah tinggi macam tinggi saham. Jadi sederhana saja sebab diuruskan oleh golongan profesional. Kita nak kena bayar upah dia, kita nak kena bayar apa semua. Jadi keuntungan kita tu sederhana je lah ya. Okey, tahap kecairan. Simpanan biasa, macam saya cakap tadi, bila kamu simpan dalam simpanan biasa, kamu boleh keluarkan duit, boleh masukkan duit, keluarkan duit, masukkan duit sesuka hati kamu. Jadi kecairan dia sangat tinggi. Simpanan tetap tinggi juga. Okey, kamu boleh keluarkan duit, tapi hilanglah apa yang faedah-faedahnya kalau tak mencapai tempoh matang kan. Boleh keluarkan duit, tak ada masalah. Okey, saham syarikat. Okey, sederhana. Kamu beli saham hari ni, kamu nak jual besok pun boleh, tak ada masalah. Okey. Tapi hartanah, kalau kamu beli hari ni, besok kamu nak jual balik
sangat susah. Bukan senang orang nak beli rumah, orang nak beli tanah, sebab benda ni harga dia tinggi, harga dia mahal kan. Jadi nak jual balik tu sangat susah sebenarnya. Okey, nak kena tunggu orang yang ada betul-betul kemampuan untuk beli balik kamu punya tanah ke, kedai ke, rumah ke. Jadi dia punya tahap kecairan dia sangat rendah. Okey, unit amanah dia punya tahap kecairan dia tinggi juga. Kamu boleh dah masuk, tiba-tiba kamu nak kena keluarkan duit, kamu boleh keluarkan duit ya. Cara yang boleh digunakan untuk mengurangkan risiko pelaburan adalah dengan mempelbagaikan pelaburan, portfolio pelaburan. Okey, maksudnya kalau kita melabur satu benda, kita jangan melabur pada satu benda sahaja. Okey, bila kita nak melabur, kita jangan buka tumpukan pada satu peladangan sahaja. Tak, kita perbagaikan. Okey, bila kita perbagaikan, ini yang dilakukan oleh golongan profesional. Okey, ada yang guna untuk perindustrian, ada yang guna untuk pertanian, okey, ada yang gunakan untuk pertanian, peternakan. Okey, alright. Okey, apakah faktor-faktor yang mempengaruhi ROI bagi hartanah? Okey, kita tengok pelaburan hartanah ni. Saya nak cerita sikit tentang pelaburan hartanah. Bila kita beli hartanah, yang pertama kita kena tengok keadaan ekonomi dekat kawasan situ. Okey. Yang keduanya, kita kena tengok lokasi tempat tu, sama ada tempat itu sangat strategik, okey, ataupun tidak. Yang ketiga, kita kena tengok situasi politik di kawasan itu. Okey, saya terangkan ya. Bila kita tengok keadaan ekonomi negara tu baik, okey, ataupun keadaan ekonomi di satu tempat tu sangat baik, maka hartanah tempat itu akan meningkat naik. Jadi kalau kita beli di situ, kita simpan dalam 5, 6 tahun, 7 tahun, okey, kemudian kita jual, kita akan dapat pulangan yang sangat tinggi. Okey. Kemudian kita tengok juga lokasi ni, seperti kalau kamu beli tanah kebun katakan, betul-betul dalam hutan, okey. Nak pergi ke situ, ke kebun kamu tu, perlu naik kereta ke, 4x4 ke, susah nak pergi ke situ, tak boleh nak lalu pakai kereta biasa. Jadi harga dia akan rendah, lambatlah sikit nak naik. Ataupun kawasan kamu beli kebun kamu tu penuh dengan binatang buas, orang tak akan beli, jadi harga dia tak akan tinggi. Okey. Jadi tapi kalau kamu beli tanah kamu tu seperti kedai ke, kebun ke, rumah ke, berhampiran dengan pusat bandar, mudah akses kepada, mudah untuk sampai ke sekolah, hospital, okey. Jadi tempat itu akan jadi mahal ya. Kamu boleh dapatkan pulangan yang tinggi satu hari nanti. Okey, kita tengok situasi politik. Kalau kamu beli tanah itu di kawasan situasi politik yang stabil, jadi kawasan itu akan mempunyai permintaan yang tinggi. Bila permintaan tinggi, maksudnya harga dia akan naik tinggi. Tapi kalau misalnya kata tempat itu tak stabil, okey, seperti Afghanistan, kamu tengok, okey, situasi politik dia sangat tak stabil. Jadi nilai hartanah di Afghanistan sebenarnya menurun, okey. Itu satu contoh. Ya. Jadi kita kena tengok juga situasi politik. Sebenarnya politik ni sangat memberi kesan. Okey, cerita tentang ROI, nilai pulangan pelaburan. Okey. Setiap bila kita melabur, kita kena tengok apakah ROI kita, nilai pulangan pelaburan kita. Okey. Kalau kita melabur kalau kita melabur pulangan amanah saham, okey, kita akan dapat pulangan kita daripada segi dividen, share bonus dan keuntungan modal. Okey. Dividen ni selalunya kita terima pada akhir tahun. Share bonus ni kalau misalnya kata
syarikat nak berikan pada kita, bank nak berikan pada kita. Okey, bonus, nama pun bonus. Dan keuntungan modal ni ialah contohnya peningkatan harga saham semasa dijual. Kita beli saham ni dengan harga RM5, kita nak jual balik pada harga RM7. Tengok pada harga saham tu lah kan, mungkin pada masa tu harga ni naik RM7, jadi kita nak jual. Itu kita dapat keuntungan modal kita. Okey, kita tengok kalau daripada segi hartanah tadi. Hartanah tadi keuntungan, kalau kamu beli tanah, maksudnya seperti tanah kebun dan sebagainya, kamu boleh dapat keuntungan ROI kamu daripada segi sewa. Kalau kamu pajakkan tanah kamu kat orang, maksudnya kamu sewakan tanah tu, okey, kamu dapat keuntungan di situ. Ataupun kamu jual tanah kamu tu, hari ni beli 100,000, 5 tahun lagi kamu jual dengan harga 150,000, kamu dapat 50,000. Itu maksudnya keuntungan modal. Begitu juga dengan rumah dan lot komersial. Okey, rumah kita boleh sewakan, ataupun kedai pun kita boleh sewakan. Lot komersial ni kedai lah, kedai ataupun kilang. Kita boleh dapat keuntungan pulangan daripada segi sewa ataupun keuntungan modal. Keuntungan modal ni kalau kita jual benda tu, kita dapat untung, itu namanya keuntungan modal. Okey, pelaburan. Okey, kali ni saya nak cerita kat kamu ni, ini tak ada dalam buku teks Okey, saja untuk pengetahuan kamu sahaja. Mana tahu 7 tahun lagi kamu akan melabur kan, kamu dah bekerja, kamu nak melabur. Jadi cuba ingat balik, buka balik YouTube yang saya tunjukkan ni kan, boleh tengok balik. Okey, ini untuk akan datang. Okey, selain daripada pelaburan yang tadi tu, kita boleh melabur dalam pelaburan emas. Pelaburan emas ni macam mana? Kamu beli emas dekat mana-mana kedai emas ke apa ke. Okey, kemudian kamu boleh pajakkan ke Al-Rahnu. Okey, betul ke sebutannya tu? Saya pun tak tahu. Ataupun kita boleh, satu lagi ni yang terkini yang terbaru ialah kita ada daripada Maybank Islamic Gold Account. Okey, I ni maksudnya Islamic. Okey, mana-mana account bank yang kalau ada tunjuk huruf I ni, maksudnya ia adalah Islamic. Selalunya macam itu. Okey, jadi kalau macam Maybank ni, kita boleh beli emas direct di sini dan kita boleh jual juga dalam Maybank to you, tak ada masalah. Okey, ini pelaburan emas. Dan teneng. Okey, Magnum dah macam Toto 4D, cash sweep lah, 88 lah semua ni. Ini bukan pelaburan. Okey, saya ingatkan betul-betul, ini bukan pelaburan, ini adalah perjudian. Okey, jangan kamu menandai pula masuk 10 cuci 15, tak ada. Okey, ini adalah perjudian. Perjudian bukanlah pelaburan. Okey, bagaimana dengan forex trading? Jan. Okey, benda ni adalah satu isu yang tak habis-habis ya. Ada yang kata forex trading ni ialah urus niaga mata wang sebenarnya. Apa yang saya nak cakap tentang forex trading? Sebenarnya forex trading ini tidak patuh syariah. Kalau boleh elakkan. Sebab apa saya cakap macam tu? Okey, ini adalah satu petikan daripada Majlis Fatwa Kebangsaan Berdasarkan kajian terperinci yang telah dilakukan, mesyuarat mendapati bahawa perdagangan pertukaran wang mata asing forex oleh individu secara lani, individu spot forex melalui platform elektronik mengandungi unsur-unsur seperti riba melalui pengenaan rollover interest, nak menyebut satu persyaratan jual beli dalam pemberian hutang melalui leverage. Okey, qab yang tidak jelas ketika transaksi pertukaran, penjualan mata wang tiada dalam pegangan. Okey, seterusnya malas saya nak baca sendiri. Okey, sehubungan itu Majlis Mesyuarat bersetuju memutuskan bahawa perdagangan pertukaran mata wang asing iaitu forex oleh individu secara lani, individu sports forex melalui platform elektronik yang ada pada masa ini adalah haram. Banyak platform elektronik yang selalu kamu tengok dalam iklan-iklan selalu keluar FX semua tu, itu forex
Jadi hati-hati kerana ia adalah haram. Okey, bercanggah dengan kehendak syarak dan juga tidak sah dari segi undang-undang negara. Jadi hati-hati, jangan libatkan diri kita dalam benda-benda yang haram. Okey, Majlis Fatwa dah kata haram, haramlah ya. Selaras dengan itu, umat Islam adalah dilarang daripada melibatkan diri dalam perdagangan mata wang seumpama ini. Jadi 5 tahun lagi, 7 tahun lagi ada orang ajak kamu join forex, tolong jangan join ya. Ini nasihat saya. Okey, ini tak ada dalam buku teks ini cuma nasihat saya sahaja. Okey, sebab dalam sistem Islam, okey, ini untuk orang Islam ya, dan sistem Islam kita ada sistem kewangan yang terbaik. Okey, pakar-pakar kita pun adalah pakar-pakar yang terbaik. Bukanlah pakar kewangan Islam ni orang yang tak reti. Okey, dia orang tahu semua ni. Okey, susah nak cakap. Okey, jangan biarkan anda dipengaruhi oleh nafsu. Okey. Okey, macam mana kita nak mengelakkan scammer? Scammer ni selalunya dia akan menjanjikan pelaburan yang masuk hari ni, dia janjikan keuntungan. Apabila kita menjanjikan keuntungan ni, ini adalah scammer. Sebenarnya dalam pelaburan kita tak boleh janjikan untung. Okey, walaupun kamu masuk, kamu masuk unit amanah saham, unit amanah saham yang cerita-cerita semua untung-untung, sebenarnya unit amanah saham pun ada rugi, cuma tak banyak. Risikonya rendah kan, saya cakap tadi, risikonya rendah. Okey, tapi kalau kamu jumpa orang yang suruh kamu melabur dalam ini dan dapat pulangan yang sangat tinggi, sebenarnya orang itu adalah scammer. Okey, berhati-hati. Okey, biarlah lambat asalkan selamat. Okey, banyakkan bertanya, banyakkan belajar. Okey. Okey, untuk pembelajaran pada akan datang kita akan mula belajar kira-kira. Hari ini kita sembang-sembang sahaja dahulu. Okey. Kalau ada yang tak faham, boleh bertanya, tinggalkan ruang di bahagian komen. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.